banjir merupakan satu perkara yang tidak dapat kita lari daripadanya, ianya akan berlaku. Jadi kalau kita tidak bersedia, maka kitalah yang akan menanggung kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nidin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Uruskan risiko niaga semasa banjir. Sekarang angin monsun timur laut telah mula bertiup dan negeri-negeri di pantai timur khususnya dan mungkin di Sarawak atau Sabah akan menghadapi musim banjir. Jadi banjir inilah satu perkara yang sentiasa kita alami, malah di bandar-bandar besar macam Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bahru boleh berlaku banjir kilat pula. Jadi sekiranya kita tidak ada perancangan untuk menghadapi banjir, mungkin perniagaan kita tiba-tiba akan terperangkap sekiranya banjir berlaku dan ini akan membawa kerugian kepada kita dan mungkin kerugian ini akan memberi kesan besar ke atas perniagaan kita. Jadi dalam menghadapi banjir ni, pada pandangan saya ada 3 jenis perniagaan yang menghadapi keadaan banjir dengan keadaan yang berbeza lah. Yang pertama ialah perniagaan-perniagaan yang memang lokasinya sentiasa banjir. Jadi sekiranya anda tahu setiap kali musim hujan lokasi anda akan banjir dan mungkin air masuk ke dalam kedai anda. Jadi tentunya anda sepatutnya berwaspada dan ini mengambil kira pelbagai aspek lah, sama ada apabila masuk musim banjir kita nak mengurangkan stok yang ada misalnya, supaya jika banjir berlaku senanglah kita nak pindahkan stok-stok kita itu ke tempat yang lebih selamat supaya kesan banjir ke atas perniagaan dapat kita kurangkan. Dan juga kita kena tengoklah petua-petua mana yang kita nak pakai supaya jika ada tanda-tanda banjir nak datang tu kita lebih bersedia. Yang kedua ialah perniagaan yang lokasinya tidak banjir tetapi pelanggan-pelanggan ataupun pekerja-pekerja mereka biasanya terkesan oleh banjir. Jadi sekiranya ini berlaku, kita pun kena tengok jugalah. Jadi kalau kita buka kedai tapi tak ada orang datang ataupun tak ada pekerja yang datang, macam mana kita nak meneruskan perniagaan? Ini kita kena fikir daripada awal ya, sebab apabila banjir dah datang, kedai dah tak dapat beroperasi, kita juga mungkin akan menghadapi kerugian. Jadi fikir sebelum benda ini berlaku. Yang ketiga ialah kedai-kedai ataupun perniagaan di lokasi yang mana tidak terjejas dengan banjir, dan biasanya jika banjir berlaku mereka lah yang akan menjadi pembekal-pembekal barangan kepada penduduk-penduduk kerana banyak tempat-tempat lain lagi telah dinaiki air, terputus hubungan, terputus bekalan dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang menarik juga ya. Jadi banjir mungkin memberikan peluang yang lebih kepada perniagaan anda. Jadi bila nak masuk musim banjir, dia terbaliklah. Kita kena tengok macam mana nak tambahkan stok dan macam mana kita nak pastikan pekerja-pekerja kita dapat datang bekerja. Sekiranya mereka berada di lokasi yang dinaiki air, adakah mereka kita pindahkan ke tempat-tempat lain yang sementara. Jadi jika berlaku banjir, mereka dapat terus bekerja dengan kita. Jadi 3 jenis perniagaan ini akan menghadapi banjir dengan keadaan yang berbeza. Inilah pentingnya kita melihat banjir sebagai satu risiko, dan daripada itu kita nilaikanlah apakah kemungkinan-kemungkinan yang akan berlaku dan mengambil tindakan untuk mengurangkan kerugian, ataupun jika dalam konteks syarikat dalam kumpulan yang ketiga tadi dapat menambahkan keuntungan kerana masa itulah ramai orang akan tertumpu kepada kedai-kedai mereka kerana tempat lain mungkin sudah terputus hubungan.
Dan mungkin bagi kedai yang nak berniaga dikala orang lain menghadapi masalah banjir ni berpada-padalah. Dari segi mendapatkan keuntungan, mungkin pada masa tu kita ada peluang nak jual pada harga yang tinggi, tapi kita kena ingatnya orang lain juga tengah menghadapi kesusahan. Jadi kalau kita tidak menaikkan harga, itu mungkin sudah menjadi satu perkara yang baiklah ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada satu perkara lagi yang mungkin saya kena sebut di sini, ialah banjir kilat. Banjir kilat ni dia tak kira musim, sebab biasanya apa yang menyebabkan banjir kilat ialah aliran air yang deras kerana hujan yang lebat secara tiba-tiba dan disebabkan longkang-longkang tersumbat ataupun banyak pokok-pokok di hulu sudah ditebang, jadi tidak ada lagi penghalang-penghalang air untuk sampai ke tempat kita. Jadi ini mungkin satu perkara yang kita kena fikir jugalah ya, sebab banjir kilat ni biasanya datang dalam keadaan kita tak bersedia. Jadi mungkin kalau masa tu kita baru tambah stok di kedai kita, bila banjir maka banyaklah barang-barang yang rosak, dan mungkin lori kita, truk kita, kereta kita, kalau kita tak fikirkan perkara-perkara itu juga, ianya mungkin akan rosak disebabkan oleh banjir. Dan sekiranya tidak di cover ataupun ada takaful dan sebagainya, mungkin kita jugalah yang akan menanggung kerugian. Jadi perkara-perkara ini penting dalam pengurusan perniagaan. Kita kena tengok ke hadapan, dan di dalam keadaan yang mana berlaku perubahan iklim, pemanasan bumi, corak cuaca sudah banyak berubah. Jadi dulu masa saya mula datang ke Kuala Lumpur, kalau monsun timur laut tu mungkin belah pantai barat ni tak ada kesan langsung ya, tapi sekarang monsun timur laut bertiup, biasanya negeri-negeri pantai timur yang terkesan dengan banjir, tapi ada juga lokasi-lokasi di pantai barat yang dinaiki air, khususnya banjir kilat. Jadi sekiranya kita tidak memerhatikan perubahan iklim secara menyeluruh ini, mungkin kita akan terkesan. Dan satu lagi nasihat saya ialah bagi orang-orang yang berada di lokasi yang kerap berlaku banjir, mereka kena membuat strategi jangka panjang lah, sama ada nak terus berniaga di situ ataupun mencari lokasi yang lebih selamat, kerana ini penting. Sebab sekiranya banjir semakin kerap, air semakin dalam, mungkin lokasi yang kita duduki itu sudah tidak menjadi lokasi yang strategik dari segi menghadapi risiko banjir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banjir merupakan satu perkara yang tidak dapat kita lari daripadanya, ianya akan berlaku. Jadi kalau kita tidak bersedia, maka kitalah yang akan menanggung kerugian. Dan sekiranya banjir membawa peluang pada kita, kita kena menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab. Jangan ambil peluang, jangan jual pada harga yang melampau hanya kerana kita mungkin satu-satunya kedai yang boleh dibuka dan beroperasi di ketika banjir. Jadi ini semua memerlukan pemikiran strategik dan ada minda nak menguruskan risiko, dan ini penting untuk memastikan perniagaan kita sentiasa berjalan dengan baik dan menjadi sebuah perniagaan yang lestari. Sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nidin ini, sebarkan video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka ramai-ramai untuk subscribe channel ni, dan mereka boleh mendapat pelbagai playlist-playlist yang mempunyai konten-konten khusus berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan pentadbiran, pengurusan dan juga kepimpinan perniagaan. Tujuannya supaya anda semua menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.